Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 7 April 2021 bersama dengan saya Nur Syah Mama Amin. Saya menafikan sekeras-kerasnya, itu kata Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi mengenai rakaman audio yang didakwa perbualan di antara dirinya dengan Presiden PKR Anwar Ibrahim. Dalam satu kenyataan, Zahid berkata telah mengarahkan agar laporan polis dibuat berhubung perkara itu. Beliau turut mendakwa penyebaran audio itu merupakan satu percaturan politik jahat untuk menghancurkan UMNO. Semalam tular di media sosial rakaman audio yang menunjukkan perbualan antara dua pemimpin itu yang didakwa mahu menjejaskan kerajaan Perikatan Nasional. Malaysia kini bagaimanapun belum dapat memastikan ketulinan audio yang dikatakan telah pun beredar dalam lingkungan UMNO. Sementara itu, seorang ahli Majlis Tertinggi UMNO mempersoalkan jika penyebaran rakaman audio yang didakwa antara Zahid dan Anwar sebagai konspirasi di peringkat tertinggi. Dalam satu hantarannya di Facebook, Puan Azhar Kashi berkata, ini kerana butiran rakaman audio itu cukup jelas dan berkualiti tinggi serta tidak mampu dilakukan orang biasa. Beliau terus membangkitkan pendedahan perbualan antara bekas Perdana Menteri Najib Razak dengan Putera Mahkota UAE Muhammad Zahid Al Nahyan oleh SPRM ketika pentadbiran PH. Dalam pada itu, beliau turut menggesa ahli parlimen agar mendesak Suruhanjaya Siasatan Diraja ditubuhkan selain Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia untuk menyiasat perkara itu. Baik, dapatkan akses tanpa had ke artikel Malaysia Kini di web dan aplikasi dengan membuat langganan pada pautan yang kami sertakan di bawah. Berita seterusnya, Ahli Parlimen Padang Rengas Nazri Abdullah Aziz kini menjadi seorang lagi pemimpin UMNO yang secara terbuka menggesa penyingkiran Ahmad Zahid sebagai Presiden. Memetik laporan Free Malaysia Today, Nazri memberi amaran peluang BN untuk menang dalam PRU ke-15 amat tipis jika Zahid kekal sebagai tonggak UMNO dan BN. Beliau membangkitkan apa yang berlaku dalam Perhimpunan Agung Tahunan MIC minggu lalu sebagai contoh Zahid tidak lagi dihormati parti komponen BN. Nazri turut mencadangkan timbalan Presiden Muhammad Hassan mengambil alih kepimpinan daripada Zahid yang kini berdepan 47 pertuduhan di mahkamah. Beliau turut menyuarakan keyakinan bahawa Muhammad mampu mengetuai UMNO dan berharap bekas Menteri Besar Negeri Sembilan itu akan melakukan reformasi dalam parti. Ahli Parlimen Tanjung Karang Nur Omar hari ini tidak menolak kemungkinan wujud salah guna kuasa dalam pemberian tanah pajakan di Bestari Jaya Selangor. Dapat turun siasat bagaimana syarikat 2 bulan ditubuh boleh dapat tanah. Bagaimana itu sebelah sana bagi satu syarikat juga boleh tindas semua rakyat. Ini ada apa? Ada kong kali kong kat belakang. Ada kira-kira kah? Noh yang juga pengerusi BN Selangor menggesa SPRM untuk meneruskan siasatan jika wujud penyalahgunaan kuasa dalam pemberian tanah itu kepada 2 syarikat swasta terbabit. Beliau berkata demikian ketika menghadiri himpunan bantahan peneroka ladang Tanjung Pasir Bestari Jaya yang turut dihadiri Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan Edmund Santara. Shellfish, red meat, and beer. If you love indulging in these foods, you may end up with high uric acid level in your blood. These foods consist high level of purine, a substance that will eventually break down into uric acid and be excreted through our urine. It is recommended that the amount of dietary purines should be kept between 600 to 1,000 milligrams per day. Having too much uric acid in your blood can cause attacks of gout. It can also cause kidney stones and blockage in the kidney. The crystallization of the excessive uric acid in your blood can be eased by reducing purine-rich food to only 100 to 150 milligrams daily, maintaining a healthy lifestyle, and consuming urinary alkalinizer like Ural. It consists of sodium bicarbonate, citric acid, and sodium citrate that increases the urinary pH and solubility of uric acid to prevent crystallization.
Best of all, it's lemon-flavored and sugar-free. Ural, effective urinary alkalinizer. Neutralize your uric acid problem now. Sementara itu, Edmund ketika ditemui selepas bantahan peneroka ladang Tanjung Pasir mengelak untuk menjawab soalan mengenai percutiannya di New Zealand. Tu Sri, tanya sikit pasal New Zealand tu Sri. Banyak orang persoalkan. Perkara itu dah selesai, ini tak berkaitan dan saya tak puas penyataan. Kalau nak kita boleh makan dan minum hari lain. Terima kasih. Okey. Santara menjadi tumpuan Februari lalu apabila mengambil cuti panjang dari tugasnya sebagai timbalan menteri untuk melawat keluarganya di New Zealand. Beliau kembali ke Malaysia pada pertengahan Mac setelah lebih 80 hari berada di negara itu. Berita selanjutnya, Cubaan Menteri Alam Sekitar dan Air menjelaskan mengapa Malaysia tidak diundang ke sidang kemuncak pemimpin berkenaan iklim di Amerika Syarikat telah mengundang kritikan. Tuan Ibrahim Tuan Man dikritik selepas dilaporkan berkata Malaysia tidak diundang kerana bukan termasuk dalam kategori negara yang terdedah kepada kesan perubahan iklim. Climate Action Malaysia, sebuah NGO yang menumpukan isu perubahan iklim, kecewa dengan kenyataan itu dan menyatakan kesan perubahan iklim telah pun dirasai di rantau Asia Tenggara. Tuan Ibrahim terdahulu berkata demikian bagi mengulas soalan bekas Menteri Kewangan Lim Guan Eng berhubung mengapa Malaysia disisihkan daripada persidangan itu. 3 negara Asia Tenggara yang dijemput adalah Singapura, Indonesia dan Vietnam. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Baik, sekian sahaja daripada saya Norsha Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.